Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni min 'ilmika al-makhzuni wa suni bi sirri ismika al-makhzuni. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi 'afiyati ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah. Dapat kita bersama-sama pada malam ni di dalam pengajian mingguan, yang mana malam ni seperti biasa kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbah Al-Munir
karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah hari ini perbahasan kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 17. Muka surat 17 kitab Jawi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kalau begitu tidak mana tadi? Situ dah. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis. Situ. Baik. Kita dah bicara masalah apa ni? Kita dah bicara masalah sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Apa maksud bersalahan? Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak sama, Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk. Muka surat 17. Baris yang kedua daripada atas. Kitab Jawi. Kitab Rumi, muka surat 39. Betul? Saya pakai kitab Jawi. Kata dia, jadi kita bahas ni sifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Apa dia mukhalafatu ta'ala lil hawadis? Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Yang ni Allah Ta'ala tu tidak sama dengan makhluk. Kata dia yang dulu, bersalahan Allah Ta'ala tu ada 3 makna. Bersalahan pada Allah Ta'ala tu pada zat. Bersalahan Allah Ta'ala tu pada sifat. Bersalahan Allah Ta'ala tu pada af'al. Yang ni pada perbuatan. Baik. Kemudian kita dah bahas sebelum ni pembincangan yang panjang berkenaan tentang apa yang dikatakan dengan makna jirim dan juga arad. Baik, dia baru ni ada orang tanya saya zat. Apa beza zat? Jadi jirim dan arad tu sifat dan arad kita dah bahas. Adapun jirim dengan zat itu umum. Kalau kita nak panggil zat Allah Ta'ala, boleh. Itu nisbah pada Tuhan. Kalau kita kata zat manusia, boleh tak? Boleh, itu nisbah pada diri. Tapi diri yang baharu. Adapun jirim, itu tertentu kepada makhluk sahaja. Nak sebut kata Allah Ta'ala tu berjirim, itu mustahil. Zat dia umum, jirim dia khusus. Begitu juga kita kata sifat. Sifat tu umum, arad tu khusus kepada makhluk yang wujudi sahaja. Baik. Jadi minggu lepas saya ada tersilap sedikit perbahasan. Ada Acik Zainab duk tanya saya dalam grup. Kering dan basah itu nak panggil sifat ke nak panggil arad? Jadi jawapannya arad tak boleh panggil sifat. Saya jawab minggu lepas sifat tak kena. Sebenarnya basah dan kering itu dikatakan arad. Sebab apa arad? Sebab boleh didapati dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Sebab kering dan basah kita boleh rasa. Itu soalan yang cantik. Kadang-kadang kita keliru. Haji Kamarul Zaman pun tanya bawah ni. Ini jawapan Haji Kamarul Zaman. Jawapannya kedua-dua tu
Tak boleh kita kata sifat, kedua-duanya kita panggil arad. Sebab kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Kita boleh dapat dengan rasa basah. Nampak tak? Contoh tangan basah, kita boleh rasa. Kering pun boleh rasa. Sebab bila tak ada basah, kita rasa kita rasa kering. Nampak? Itu dipanggil arad. Habis itu. Itu dah hurai panjang lebar minggu lepas. Baik, hari ni kita nak pergi lagi. Kita go on lagi. Habislah perbahasan jirim dan arad. Arab semua faham insya-Allah. Bismillah. Tengok. Bersalahan, tengok bawah tu ulang sekali lalu. Bersalahan pada zat dengan makna zat Allah Ta'ala bukannya jirim yang bertempat. Walaupun di mana tempat. Walaupun di mana-mana tempat sekalipun. Dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Dan makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Itu maklum. Tiap-tiap makhluk ni dia tak terlepas daripada jirim dan arad. Lagi pula dia mestilah dia mengambil lapang. Dia panggil at-tahayyuz. Dia panggil al-jirmi kat-tahayyuzi. Jirim tu seperti mengambil ruang. Jirim-jirim ni faragal perkara yang memenuhi. Ia perkara tu Allah selamat. Faraga. Perkara yang memenuhi. Tak ingat takrif dia dalam bahasa Arab. Mala'al faraga. Allahumma salli ala Muhammad, ingat. Perkara yang memenuhi akan ruang dan tempat, itu panggil jirim. Mala'al faraga. Perkara yang memenuhilah akan ruang dan tempat. Tu dia. Habis. Kalau begitu, tidak boleh dikatakan Allah itu bertempat di mana-mana tempat. Itu kalau i'tikad begitu, tak boleh. Dia kena ingat, dia beza dengan ilmu tasawuf. Ada pun ilmu tauhid, i'tikad, kalau kita i'tikad kata Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Allah Ta'ala tu tidak bertempat. Itu yang dipanggil i'tikad. Ada pun dalam ilmu tasawuf kita kata Allah Ta'ala tu bersama aku. Itu bukan i'tikad, itu dipanggil musyahadah. Dia kata Allah Ta'ala itu bersama aku. Kalau orang tasawuf kata gitu. Kita pun orang tauhid kata, dia i'tikad kata Allah Ta'ala tu bersama dengan dia. Bukan begitu. Dia bukan i'tikad. Itu dia panggil musyahadah. Pandangan mata hati dia bahawasanya Allah Ta'ala tu ada di sisi dia. Bukan dia i'tikad. Itu panggil musyahadah. Adapun kalau orang tu i'tikad kata Allah Ta'ala tu ada di sisi dia, di depan dia, kalau i'tikad gitu, na'udzubillah min zalik, jadi kufur. Tu kena ingat. Adapun kalau dalam ilmu tasawuf, dia kata Allah Ta'ala tu seolah-olah ada di hadapan aku. Dia i'tikad kalau begitu, bukan i'tikad. Ilmu tasawuf dia panggil musyahadah. Syuhud tu sama lah, jika mana zaman. Bahasa Arab panggil syuhud, musyahadah sama. Pandangan mata hati. Syuhud tu syahadah, sama musyahadah juga. Sama maksud dia. Dia bahasa Arab ni, itulah kelebihan bahasa Arab. Lebih-lebih lagi ilmu nahwu dan saraf. Syuhud, syahadah, itu semua dipanggil dalam ilmu dalam kita panggil dalam ilmu saraf, kita kaji. Kalau nahwu ni nak betulkan percakapan kita. Kalau saraf ni kita nak betulkan wazan timbangan kita. Syuhud dengan musyahadah sama, Ustaz. Asal perkataannya sama tapi terjemahannya berlainan. Ibarat dia beginilah.
Haji Kamal Zaman. Nak bagi contoh. Kalau orang cakap going, go, goes. Asal perkataan sama tak asal dia? Asal pergi. Tapi dia tak terjemah lah. Going, go tu sama je Ustaz. Maksud dia lain tapi asal perkataan sama je. Pergi juga. Ibarat dia gitu. Dia ada dia punya present tense semua dan sebagainya. When. Pergi. Nampak tak? Haji Kamal Zaman. Nak beza. Syuhud. Musyahadah lain. Syuhud tu masdar. Baik. Itu nak bagi nampak perbezaan. Tapi asal kata kalimah sama. Nak sebut kata pandangan mata hati juga. Habis itu. Baik. Maka jika didapati. Ni je nak bahas dalam Quran lah. Ni nak masuk takwil dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis. Didapati apa? Naib fa'il. Akan barang yang memberi waham. Apa waham tulis itu? Akan barang, akan perkara yang memberi kesamaran. Dua bait situ. Kalau kita dapat kata Quran ataupun hadis, dapat akan perkara yang memberi waham. Yang ini yang memberi kesamaran. Yang memberi kekeliruan. Sama juga. Kesamaran, kekeliruan sama. Yang memberi waham, yang memberi kekeliruan, menyerupai dan bertempat. Kalau kita jumpa ayat Quran. Haji Kamal Zaman. Kalau kita jumpa dalam Quran tu ada menyerupa kata, ayat ni nampak nak serupa kata Allah Ta'ala tu bertempat. Nak serupa kata Allah Ta'ala tu ada anggota. Ada anggota. Contohnya Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Banyak. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tu tengok. Allah Ta'ala duduk atas arasy. Kalau ada ayat Quran, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Tu. Ayat Quran banyak. Ayat mutasyabihat. Tengok. Kalau kita jumpa satu ayat yang boleh memberi kekeliruan kepada kita, yang memberi kesamaran kepada kita, dipanggil waham bahasa Arab. Wahmun. Kita tengok ayat tu, muskil kita. Kenapa Allah Ta'ala tu ada anggota kan macam kita? Kata dia apa? Maka dinamakan ayat itu nama apa? Naib fa'il. Ayat mutasyabihat. Dipanggil ayat mutasyabihat. Asal apa maksud mutasyabihat? Mutasyabih. Menyerupai. Ayat yang menyerupai sesuatu dengan makhluk. Tu di situ. Ayat mutasyabihat iaitu ayat yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan sesuatu makhluk. Itu panggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, ayat yang merupakan, yang menyerupaikan Allah Ta'ala tu dengan sesuatu makhluk. Tak kiralah sama ada bertempat, sama ada beranggota. Yadullahi fawqa aydihim. Jumpa dalam Quran. Tangan Allah di atas tangan mereka itu. Allah Ta'ala ada tangan. Jadi ayat itu dipanggil ayat mutasyabihat. Apa maksud ayat mutasyabihat? Ayat yang menyerupaikan Allah Ta'ala tu dengan sesuatu makhluk. Apa makhluk? Itu tangan. Baik, tengok. Dinamakan ayat itu ayat mutasyabihat. Ayat yang menjadi kesamaran. Ayat yang menjadi kekeliruan. Dan hadis mutasyabihat. Yanzilullahu minas sama'. Yanzilu Rabbuna minas sama'i. Ayat yang selalu orang guna bila apa? Bulan puasa. Ayat kiasan boleh juga. Yanzilu Rabbuna minas sama'.
Menurunlah oleh Tuhan kita daripada langit. Oh, Allah Ta'ala turun dari langit. Hadis mutasyabihat. Hadis ni masyhur. Mafhum hadisnya, Allah Ta'ala turun daripada langit pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala turun tu 1/3 malam, melihat hamba-hambanya sedang menunaikan ibadat. Ada hadis tu. Itu ayat kena takwil. Hadis tu kena takwil. Adakah Allah Ta'ala turun dari langit tengok hamba ni buat apa, kerja apa? Bukan begitu. Masuk turun di situ dengan makna ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui. Ya betul, Jaidin. Betul. Haji Jaidin, betul. Seolah-olah kita kata gini. Allah Ta'ala turun daripada langit. Masuk turun tu bukan turun sungguh. Turun dengan mana ilmu Allah Ta'ala. Dia mengetahui hambanya melakukan ibadat kepadanya. Nampak lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Panas ni. Air. Kosong. Jadi, Jadi bila sebut hadis, kenapa suara putus-putus? Allah alam, jemaah semua suara saya putus-putus . Ada boleh komen suara saya okey ke tak? Ke putus-putus? Kak Syam kata suara saya putus-putus. Jelas. Mungkin internet Kak Syam masalah kot. Ni tengok balik. Terengganu okey. Alhamdulillah. Jarang lah sebab pakai wallah alam lah, tapi kita pakai Unify ni okey lagi lah. Alhamdulillah. Mari tengok. Alhamdulillah. Baik. Bila sebut hadis mutasyabihat, jadi hadis tu kita tanggung lagu mana? Hadis tu kita tanggung kata bahawasanya Allah Ta'ala turun di situ dengan makna ilmu Allah Ta'ala, dia mengetahui hambanya melakukan ibadat pada 1/3 malam, pada malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala tahu. Alhamdulillah, Changdun. Clear. Habis itu. Itu hadis mutasyabihat. Baik. Kalau kita berjumpa dengan ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat, nak buat lagu mana? Tengok. Maka wajib ditakwil akan dia. Akan ayat mutasyabihat dan hadis mutasyabihat tadi. Wajib ditakwil akan itu. Sebab apa? Supaya lepas daripada syubhat itu. Supaya lepas. Supaya terlepas syubhat itu. Alhamdulillah. Lut jeli okey. Alhamdulillah. Ramai yang jauh-jauh. Sahabat-sahabat kita yang mengerti dalam Facebook ni, ramai yang duduk jauh. Changlun ada, Sabah ada, Pahang ada, Kelantan ada. Alhamdulillah. Terima kasihlah. Jadi kita sama-sama menuntut ilmu. Baik. Alhamdulillah. Baik. Dia kata tengok. Sebab apa boleh kata wajib ditakwil? Baik, kita nak tanya. Takwil tu apa? Takwil tu apa takwil? Jelebu okey. Negeri Sembilan Nagawi ada Nagawi. Baik. Apa maksud takwil? Takwil dalam bahasa Arab dipanggil sarful lafzi an zahirihi. Sarful lafzi an zahirihi. Kita memalingkan lafaz daripada makna asal. Itu panggil takwil. Kita menukarkan lafaz itu kepada makna daripada makna yang asal.
Contoh kita kata gini. Yadu makna asal dia tangan. Kemudian kita palingkan makna tangan tu kepada makna yang lain. Itu dipanggil takwil. Syubhat kesamaran, betul. Orang calon. Tu ya. Jauh jauh tu. Baik. Baik, tengok. Wajib ditakwil dengan mana sarful lafzi an zahiri. Memalingkan lafaz itu, meninggalkan daripada zahir, zahirnya zahir lafaz. Terjemah secara tersirat kau Ustaz. Maksudnya kita palingkan makna asal daripada makna asal tu kepada makna yang lain, bukan makna tersirat. Sekali lagi kita nak bahas. Dia ada takwilnya, takwil ijmali, ada kalanya takwil tu takwil tafsili. Hajar Rahyu. Dia takwil ijmali, ada takwil tafsili. Takwil ijmali lagu mana? Kalau takwil ijmali, takwil secara umum. Ya, betul. Haji Jaidin, betul. Maksud kita memalingkan lafaz bermakna asal, maksudnya kita buang makna asal, kita ambil makna yang lain. Itu maksud takwil. Itu maksud dia. Contoh kita kata tangan Allah. Bermaksud kekuasaan Allah. Betul. Ya, betul. Hajar, betul. Itu maksud dia. Baik. Dia gini. Dia takwil ada dua. Satu takwil ijmali, satu takwil tafsili. Konotasi perkataan memberi makna berbeza. Begitulah, lebih kurang. Makna berbeza. Baik, tengok. Tengok dia kata, sama ada takwil itu dengan ijmali. Apa takwil ijmali? Takwil secara umum. Itu ijmali. Balang mana misal dia? Contoh dia macam mana? Seperti takwil ulama salaf. Siapa dia takwil ulama salaf? Ulama salaf ambil daripada awal hijrah sehingga 300 hijrah. Itu dikatakan ulama salaf. Daripada awal hijrah sehingga 300 hijrah dikatakan ulama salaf. Dipanggil ulama-ulama yang dahulu. Tu salaf. Wa kullu man 15 tiap-tiap mereka diikutkan pada dia tu wa kullu man khair, tiap-tiap perkara yang baik itu diikuti bagi ulama salaf. Takwil ijmali umum, takwil tafsiri yang detail, betul. Umum general, tafsili detail. Baik, nanti depan ni nanti dia bahas. Tengok nanti, tengok. Atau takwil akan dia akan ulama tadi dengan, atau takwil akan dia akan ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis mutasyabihat tadi tu. Takwil tadi tu dengan jalan tafsil. Apa dengan tafsil? Dengan jalan terperinci, dengan jalan detail. Sebab tu dia takwil ada ijmali, ada tafsili. Sarful lafzi an zahiri, ya betul. Cikgu Fikri betul. An zahiri in zahiri lafzi. Hu tu rujuk domain pada lafaz. Cikgu Fikri. Sarful lafzi an zahiri in an zahiri lafzi. Memalingkan lafaz daripada zahir lafaz. Zahir lafaz bukan kehendak. Zahir lafaz bukan murad.
yang dikenaki dengan makna yang lain. Zahir lafaz asal yadun dengan makna tangan. Tapi bukan murad dikenaki tangan dengan mana yadu, dengan mana qudratullah, dengan mana kekuasaan Allah. Dalam kitab Matan Jawhar sebab apa? Allahumma salli Muhammad. Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu aw fawid warum tanziha. Dan bermula tiap-tiap nas. Ni dalam Matan Jawharatul Tauhid ada sebut. Karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Wa kullu nasin awhamat tashbiha. Dan tiap-tiap nas awhamat tashbiha yang memberi kesamaran akan menyerupai Allah Ta'ala dengan sesuatu. Awilhu, hendak takwil oleh kamu. Fawid. Fawid dengan makna serahkan oleh kamu, tapi sebelum nak serah kata pada Allah Ta'ala, warum tanziha. Yang ni niat oleh kamu akan sucikan Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Baik, kita tengok. Dia kata gini. Nanti tengok contoh orang nampak. Seperti takwil ulama khalaf. Jadi bila sebut takwil di atas jalan tafsil, itu dipanggil takwil ulama khalaf. Ulama khalaf ambil daripada awal 300 Hijrah sampailah sekarang dipanggil ulama khalaf. Sucikan Allah daripada bersifat makhluk. Ya betul, Hajar Raya, betul. Alhamdulillah. Bukit Besar pun ada dah. Kedah ramai ni malam ni, orang Kedah ramai. Baik. Kemudian tengok. Ni nak bagi contoh. Maka seperti firman Allah Ta'ala. Ni nak bagi contoh dah. Allah Ta'ala berfirman lagu mana? Yadullahi fawqa aydihim. Surah Al-Fath. Ayat yang ke-10. Tengok. Ulama salaf dia terjemah lagu mana? Ulama khalaf dia terjemah lagu mana? Nanti tengok ni. Berkata salaf pada tafsirkan ayat itu begini. Ni tengok, ni faham ni, kena reti ni. Ni banyak puak-puak baru ni, ada setengah orang dia terjemah takwil tu tak tepat. Dia kata dia mengikut ulama salaf, sedangkan dia tak sucikan dulu. Sebab dia ayat kesamaran, sebab ayat mutasyabihat ni dia sebut dalam ayat Quran. Sebab apa? Okay, Wahabi contohnya. Yelah, salah satulah tu. Dia sebab ayat kesamaran ni bukan nak mensamakan, sebab dia ada perbahasan. Dia maklum, dia sampai kat kita ni, bila sebut ayat-ayat dulu, dia tak menjadi kesamaran. Dia zaman Nabi, zaman sahabat, ayat tu tak menjadi kesamaran. Sebab iman para Nabi, iman para sahabat tabi'in, mereka ni kuat. Mereka ni, orang kata iman dia terlalu tinggi. Bila sebut kata ayat mutasyabihat, dia mula mana ulama. Mereka ni ulama khalaf. Satu kata ulama salaf. Mereka dah tahu dah. Allah Ta'ala tu tak serupa dengan makhluk. Tapi dia sampai kat kita ni, sebab tu ulama ada kata takwil dan sebagainya. Sebab apa? Sedangkan ayat tu dia tak, contoh kata ayat mutasyabihat. Sebenarnya Quran tu dia tak ada pecah. Ayat ni ayat mutasyabihat, ayat sirah, ayat muhakamat. Tak ada dulu. Sampai dekat usul tafsir. Ataupun kita kata usul tafsir ni kita panggil ulumul Quran. Ulumul Quran ni lah membezakan. Ada ayat dalam Quran tu dia buat pecahan. Sedangkan dia turunkan ayat-ayat daripada Nabi tu, dia tak ada sebut. Ayat ni aku turun pada kau Nabi, pada Muhammad. Ayat ni tertentu pada ayat mutasyabihat. Tak sebut gitu. Sebab iman Nabi tu tinggi. Dia tahu, maklum dah. Kita ni masalahnya bila dah makin ke belakang,
makin dah jauh dengan Nabi, maka ulama dia buat satu ilmu. Dia membezakan dalam dalam Quran tu, dalam usul tafsir ataupun dipanggil ulumul Quran, ada ayat muhakamat, ada ayat menceritakan tentang hukum. Hukum pun tak boleh ambil betul-betul juga. Ada menceritakan tentang ayat mutasyabihat. Suatu ayat Quran, kita nak ambil bulat-bulat tak boleh. Dia mestilah kita ada ilmu. Sebab tu ulama kata nak mentafsirkan Al-Quran, paling kurang 15 ilmu. Allah Akbar. Ilmu nahu, sorab, mantik, balaghah tu tak kena cerita dah. Hal tu kena ada dalam kepala dah. Lebih-lebih lagi balaghah, sastra. Sastra tu dia kata tinggi. Bukan saja-saja. Bukan kita kata kenapa ustaz nak kata kesamaran. Nak jadi keliru orang awam, tak. Ayat tu diturun pada Nabi, tapi ulama dia buat perbezaan. Dia sampai kat kita ni, kita dah terabur dah. Bila dah jauh ni, dia macam-macam lah. Macam kita lah. Kita dengan pak kita, tok kita, nyang kita ni bukan sama perangai. Dia dah jauh ni macam-macam perangai lah. Zaman tok kita dulu, dia tak ada lah macam jenis kita ni, makanan macam ni. Tak ada, dia tak sama. Sebab tu dia kena tafsirkan. Sebab tu ulama dia buat satu contoh ulumul Quran, dia bezakan. Okey. Di dalam Al-Quran tu ada ayat mutasyabihat, ada ayat ahkam. Zaman Nabi dia tak sebut gitu. Sebab apa tak sebut? Sebab Nabi kenal dah, Nabi tahu dah. Sahabat-sahabat tahu dah. Sahabat-sahabat mensucikan Allah Ta'ala. Kita ni dah boleh jauh ni, kita ni dah beragam lah kita ni. Tak kenal mana satu Tuhan. Lagu mana Tuhan ni? Tuhan tu sifat dia lagu mana? Tu masalahnya. Habis itu. Baik. Faham Baik, tengok. Dia kata, maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Berkata salaf. Ni. Salaf. Daripada salaf. Apa mereka nak terjemah? Daripada awal hijrah sehingga 300 hijrah. Tengok salah terjemah ke mana. Salah kata apa? Berkata salaf pada tafsirkan ayat itu begini. Bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Dia kata yadu juga. Tapi dia tak sebut tangan, dia sebut yadu. Ada setengah ulama, mereka tidak memberikan yadu tu dengan terjemahan tangan. Kalau sebut yadullah, yadulah. Tengok dia terjemah. Bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Tengok. Bukanlah lafaz yadu itu dengan makna tangan. Kerana jikalau yadu dengan makna tangan, maka tidak dinamakan lagi ayat mutasyabihat. Tengok. Yakni tangan dengan makna anggota. Tulis itu. Bukanlah lafaz yadu itu dengan makna tangan. Tulis itu. Tangan di sini dengan makna tangan dengan makna anggota. Tak. Ia dibincangkan ni pada ulama khulaf. Bukan pada sahabat tu, tak ada bahas dah. Sahabat tu iman yang lebih lagi berita. Jauh. Mereka kenal dah sebab mereka dan dengan Nabi. Dia biasa tabi'in ni lah. Tu sebab kata beza tu ayat mutasyabihat pun semua sebagainya. Tengok. Tulis itu. Bukanlah lafaz yadu itu dengan makna tangan. Apa maksud tangan sini? Iaitu dengan makna anggota. Daripada jari hingga ke bahu. Ni tangan. Jari sampai ke bahu. Itu panggil tangan. Kalau sebut tangan mana? Tangan daripada jari, hujung jari sampai ke bahu. Itu panggil tangan. Bukan makna gitu. Yang ada anggota tu bukan. Kalau yadu dengan makna tangan,
Kalau lah kita kata yadu tu makna tangan, maka tidak dinama lagi ayat mutasyabihat. Bila tak jadi ayat mutasyabihat, maka jadi ayat hakiki lah. Maka jadilah ayat itu hakikat. Nama pun ayat mutasyabihat, bukan ayat hakikat. Kalau ayat hakikat betul, yadullah, tangan Allah, tu tangan sungguh, tangan anggota tu, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Mustahil bagi Allah Ta'ala tu ada tangan. Sebab tu ulama salaf, dia terjemah ke mana? Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Ulama salah dia terjemah lagu ni. Nak tulis tepi boleh. Sama juga dengan ayat ni. Dia mentafsirkan tangan itu bukan dengan mana tangan anggota. Habis tu, yadu itu yang layak bagi Allah Ta'ala. Tapi sebelum kita nak tafwid, nak serah pada Allah Ta'ala, kena tanzih dulu. Dulu saya mengaji dengan Tok Guru Saleh, dia terjemah lagu ni. Dia terjemah lagu ni. Kalau ulama salah, dia terjemah lagu ni. Maha suci Allah Ta'ala itu ada yadu. Jangan terjemah tangan. Cakap yadu. Ada setengah ulama, mereka tidak memberikan, mereka tidak menterjemahkan yadu dengan mana tangan. Dia cakap yadu lah. Contoh gini. Ulama salah kata mana? Dia kata gini. Maha suci Allah Ta'ala itu ada yadu. Habis tu, kita suci dulu. Maha suci Allah Ta'ala itu ada yadu. Ada tangan. Habis tu, yadu yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita serahkan. Tafwid. Sebab tafwid ni ulama salaf, mereka nak ahfaz. Nak menjaga makna tu. Nak menjaga makna yadu. Adapun kalau ulama khalaf, mereka tu aslam. Ahfaz, aslam. Kalau ulama khalaf, mereka aslam. Apa aslam? Mereka nak menselamatkan daripada takwilan yang salah. Sebab tu mereka menyelamatkan, maksud aslam, dengan mana yadu, dengan mana kudrah. Baik, saya ulang balik. Kita ambil ulama salaf. Kita kata gini. Yadullahi fawqa aydihim. Baik. Kalau ulama salah, dia terjemah lagu mana? Ulama salah kata, Maha suci Allah Ta'ala itu ada yadu. Apa yadu, Ustaz? Tangan lah. Tapi kita mengikut pendapat setengah ulama kata, jangan kita terjemahkan yadu dengan mana tangan. Yadulah. Maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala tu ada yadu. Habis tu, yadu yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita serah. Yadu macam mana? Wallahu alam. Yadu tu, yang layak bagi Allah Ta'ala, kita tidak mengetahui akan kaifiat dan muradnya. Itu pendapat ulama salaf. Dia sucikan dulu, kemudian dia serah. Serahkan makna tu kepada Allah Ta'ala. Itu ulama salaf satu. Dan ulama khalaf. Ulama khalaf, dia terjemah gini. Maha suci Allah Ta'ala. Tengok. Tadi kita kata ulama salaf, dia takwil, tapi takwil secara umum sahaja. Ya, betul. Hajar Raya betul. Kita kekalkan dengan makna yadu. Tapi yadu tu yang layak bagi Allah Ta'ala. Bukan kita kata yadu yang dengan makna ada anggota. Hajar Rahayu. Sebab itu kata ulama salaf, yadullahi fawqa aydihim dipanggil takwil ijmali. Dia takwil ke? Takwil juga. Sebab apa kata takwil? Sebab dia mensucikan Allah Ta'ala dulu.
Sebab tu ulama salaf dipanggil takwil ijmali. Macam mana? Maha suci Allah Ta'ala. Maha suci Allah Ta'ala ada yadu. Habis tu? Ya, betul. Habis tu? Yadu yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita serah pada kata yadu yang layak bagi Allah Ta'ala. Bukan makna kata yadu tu seperti anggota kita ni. Tak, bukan gitu. Jangan faham gitu. Yadu yang layak bagi Allah Ta'ala. Macam mana, Ustaz, kalau orang tanya? Wallahu alam. Tapi kita sucikan Allah Ta'ala dulu. Itu dipanggil, ulama salaf, dipanggil mentakwilkan secara ijmali. Mentakwilkan secara general ataupun umum. Satu. Yang kedua pula, ulama khalaf. Ulama khalaf, mereka mentakwilkan yadu itu dengan secara detail, dengan secara tafsili. Tadi umumnya. Kalau ulama khalaf, dia umum. Dia serah pada Tuhan. Tapi dia suci dulu. Kalau ulama khalaf, dia kata apa? Maha suci Allah Ta'ala itu ada yadu. Habis tu? Yadu itu dengan makna kekuasaan Allah Ta'ala. Dia takwilkan, dia palingkan makna tu dengan secara terperinci. Nampak tak? Dia takwilkan dengan secara terperinci. Tengok depan tu nanti, tengok. Habis, tengok. Dan berkata khalaf pada mentafsirkan ayat itu begini. Dia takwil ke mana, tengok. Bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Awak stop terus. Suara putus terus. Saya tak ada stop lagi. Kau dah putus ke? Tak ada stop. Mari tengok. Dengar lagi tak dengar ni? Okey je, alhamdulillah. Kaedah salah menghadapi ayat mutasyabih dalam tafwid, makna serah pada Allah setelah tanzih, yakni mensucikan Allah dari segala sifat kelemahan. Ya, betul, Haji Jaidin. Okey, betul. Baik. Betul, Haji Jaidin. Tepat sekali. Kefahaman tu faham, betul. Baik, tengok. Jadi ulama khalaf macam mana pula? Ulama khalaf dia kata, kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Yadullahi fawqa aydihim. Yadu tu dia tafsirkan dengan mana? Qudratullahi ala qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Itu maksud dia. Yadu tu dengan mana? Qudrah. Kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Baik. Tengok. Pak Su kita pun ada datang dari Sabah. Alhamdulillah. Pak Su, ahlan. Benda bukit besar. Mari tengok. Jadi tengok. Tengok dia kata. Maka lafaz yadu dengan makna kudrah. Lafaz yadu dengan makna kudrah. Begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihat. Berlaku takwil di antara dua kaul golongan itu. Apa dua kaul golongan itu? Yang ini dua pendapat golongan itu. Apa dia dua pendapat golongan itu? Iaitu pendapat salaf dan pendapat khalaf. Pendapat salaf dan pendapat khalaf.
Itu maksud dia. Contoh lagi ayat lain. Tengok ayat lain lagi. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu. Dan muka Tuhan kamu, hai Muhammad, Zul jalali wal ikram, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kita pun duk baca Quran kan. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Muka Tuhan kamu, hai Muhammad. Tiba-tiba ada orang tafsir kan dekat masjid, kita selalu pergi masjid pagi-pagi subuh. Tengoklah masjid-masjid mana, atau kadang setengah-setengah tu lepas isyak ke lepas maghrib. Kadang-kadang dia terjemah Quran. Tiba-tiba dia baca, bila baca Quran, kemudian dia terjemahkan. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tuhanmu. Muka Tuhanmu, hai Muhammad, yang amat besar lagi pula yang amat mulia. Kita pun duk dengar imam duk tafsir tu. Oh, Tuhan Allah Ta'ala, muka Allah Ta'ala tu besar lagi mulia. Muka di situ tu, tengok. Kita dah belajar dah. Kita pun kebetulan kita dah belajar dah. Kita pun pandai terjemah sendirilah. Macam mana? Wajhu. Kalau pendapat salaf, dia takwil ijmali. Takwil secara umum. Lagu mana? Tengok. Maha suci Allah Ta'ala itu ada wajhu. Habis tu, wajhu itu yang layak bagi Allah Ta'ala. Bukan wajhu dengan mana ada anggota macam kita tu. Bukan kita faham gitu, tak. Wajhu yang layak bagi Allah Ta'ala bukan yang kita faham dengan makna anggota tu, tak. Kita serah tafwid. Serah pada Allah Ta'ala. Itu dia. Itu mengikut pendapat ulama salaf. Dia katakan takwil ijmali. Takwil secara umum. Satu. Kemudian kalau kita nak tahu kata takwil tafsiri, wajhu dengan mana apa? Zatullah. Zatu rabbika. Bermula zat Tuhan kamu, hai Muhammad, itu yang amat besar lagi pula yang amat mulia. Wajhu dengan mana zat. Zat Allah. Kita kata apa? Maha suci Allah Ta'ala. Itu ada wajhu. Habis tu, wajhu dengan mana zat Allah Ta'ala. Itu dia. Nampak lagi? Itu dia panggil takwilan secara tafsili daripada ulama khalaf. Ulama khalaf. Baik, habis. Bagi satu contoh lagi. Ayat famous. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ni orang duk bergaduh ni. Bermula Allah Ta'ala yang bernama Rahman itu istawa 'alal 'arsy, tertinggi di atas arash. Oh, Allah Ta'ala tu bertempat duduk di atas arash ke? Dah kata tertinggi. Nanti tengok. Baik. Istawa tu nak terjemah lagu mana? Kita pun terjemah secara ambil pendapat ulama salaf dulu. Ulama salaf mereka mentakwilkan secara ijmali. Ambil salaf dulu. Jangan rayu. Jangan ambil yang tafsili tu. Kita ambil yang salaf dulu. Jangan ambil khalaf dulu. Tengok. Istawa. Maha suci Allah Ta'ala itu ada istawa. Apa? Tertinggi di atas arash. Habis tu, istawa tu yang layak bagi Allah Ta'ala. Macam mana? Wallahu alam. Kita dah sucikan Allah Ta'ala tu, istawa tu dengan mana yang layak bagi Allah Ta'ala. Bukan makna murad tidak dikehendaki. Bukan nak lafaz dia tu lafaz yang kata bila sebut kata istawa dengan mana duduk. Tak, bukan begitu.
yang layak bagi Allah Ta'ala. Tapi bukan kata tertinggi dengan mana yang ada kefahaman lawazim bagi jirim. Atas, bawah, kiri, kanan. Tak, bukan begitu. Kalau sebut kata atas, itu dipanggil lawazim bagi jirim. Perkara yang melazimi bagi jirim. Bila kita sebut jirim, bertempat, macam kita jirim. Aku bertempat di sebelah atas. Aku bertempat di sebelah bawah. Aku bertempat di sebelah kiri. Itu jirim. Bukan begitu makna dia. Itu panggil lawazim bagi jirim. Itu kena ingat. Baik. Itu yang layak bagi Allah Ta'ala. Istawa yang layak bagi Allah Ta'ala. Makna murad tidak dikehendaki. Makna yang dikehendaki itu tidak makna kata istawa tu tak dikehendaki. Kita tak nak makna dia asal tu tak. Tapi istawa tu yang layak bagi Allah Ta'ala. Satu. Mengikut pendapat khalaf pula. Istawa itu maha suci Allah Ta'ala. Kita sucikan dulu. Dia masalahnya ada setengah-setengah. Setengah-setengah fahaman. Mereka tak sucikan Allah Ta'ala dulu. Mereka terus mentafwidkan Allah Ta'ala. Itu salah tu. Setengah kata saya berpegang pada ulama salaf. Allah Ta'ala tu ada tangan yang layak bagi Allah Ta'ala. Kena sucikan dulu. Kalau tak suci seolah-olah kata Allah Ta'ala tu macam makhluk pula. Kita sucikan Allah Ta'ala dulu. Dalam matan Jawharah sebut tadi. Wa kullu nasin awhama tashbiha awilhu awfawid warum tanziha. Warum tanziha. Hendak niatlah oleh kamu akan mensucikan Allah Ta'ala. Niat dulu. Ni kalau tak sucikan, kita tak ada niat untuk sucikan Allah Ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala tu seperti kita, seperti makhluk. Tak boleh cakap begitu. Satu tadi ulama salaf. Yang kedua ulama khalaf. Tengok ulama khalaf. Ulama khalaf dia kata istawa itu maha suci Allah Ta'ala tu ada istawa. Ada tertinggi tu. Istawa tu tertinggi, bukan duduk. Tapi orang kita dia faham kata bila di atas arash, seolah-olah tu dia duduk di atas arash. Bukan begitu. Fahamnya begitulah. Tapi maksud kata ulama khalaf, istawa dengan mana istaula. Dengan mana Allah Ta'ala itu memerintahkan di atas arash. Sebab arash ni dipimpin oleh para malaikat. Kita pun maklum, kalau Allah Ta'ala duduk di atas arash, ya betul. Kita menyucikan Allah Ta'ala tu daripada sifat kekurangan lah. Kaedahnya kita mensucikan Allah Ta'ala tu daripada sifat kekurangan. Maksudnya sifat kekurangan tu tidak ada pada Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maksud maha suci Allah Ta'ala tu maksudnya kita nak menolakkan sifat kekurangan kepada Allah Ta'ala. Itu maksud maha suci. Nampak tak? Kita duduk berzikir. Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah. Usabbihu Subhanallah. Aku mengucap tasbih akan sebagai suci Allah Ta'ala. Maksudnya suci daripada Allah Ta'ala apa maksud dia? Mensucikan Allah Ta'ala yakni daripada sifat kekurangan. Ini naqais. Itu maksud dia. Haji Muhammad Faizul. Maksud kata menyebut kata maha suci Allah Ta'ala, kita faham dalam hati kita maksudnya, kita nak menolakkan daripada sifat kekurangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu suci dia tu daripada sifat kekurangan. Tidak ada sifat kekurangan pada dia. Kalau kita menisbahkan Allah Ta'ala tu bertempat, duduk di atas, itu seolah-olah kata dia tu ada sifat kekurangan. Itu maksud dia. Faham lagi Haji Muhammad Faizul? Tu kena faham situ. Baik, tengok.
Tengok. Sikit lagi tadi ayat tadi. Jadi bila kita tengok kata istaula dengan mana Allah Ta'ala itu memerintahkan di atas arash. Itu bagi pendapat ulama khalaf. Sebab apa? Sebabnya arash itu adalah makhluk dia. Bila makhluk dia, mana mungkin Allah Ta'ala duduk di atas makhluk dia? Mana mungkin? Sebab dia tak berhajat pada makhluk. Dia tu sifat istighna. Allah Ta'ala tu ada sifat istighna, terkaya. Tiba-tiba dia menciptakan makhluk, tiba-tiba dia duduk, dia menumpang di atas makhluk. Bila dia menumpang di atas makhluk, maka di situ ada sifat kekurangan kepada Allah Ta'ala. Tu kena ingat. Bila kita kata dia duduk di atas arash, seolah-olah Allah Ta'ala tu dia menumpang pada arash, maka Allah Ta'ala tu lemah. Macam kita lah. Kita bandingkan makhluk ni. Kita ada duit banyak. Agak-agak kita berhajat tak menumpang pada orang lain. Kita duit ada 1 juta. Contoh. Bila ada duit 1 juta, adakah kita berhajat pada orang lain? Tak ada dah. Sebab apa? Sebab kita dah kaya. Nampak tak? Kita dah kaya. Ibarat ni nak bagi faham. Tapi makhluk tu maklumlah semua berhajat. Nak cerita pasal duit je saja. Kalau cerita pasal kaya ni, tak ada kaya pun kita. Kita ni tak ada kaya pun. Kadang-kadang kaya dari segi duit, tapi penyakit, tapi segi hatan tak kaya. Apa dia? Kesihatan kita tu ada penyakit sikit kadang-kadang. Macam-macam. Kita ni tak terkaya. Tak terkaya. Tu maksud dia. Habis itu. Sebab itulah dia katakan sebab tu kita kata Allah Ta'ala itu menguasai ataupun memerintah di atas arash. Arash. Bukan kata Allah Ta'ala duduk di atas arash. Yadu dengan mana? Kita terjemah tadi istawa dengan mana istaula, dengan mana memerintah di atas arash. Itu maksudnya. Habis itu. Dan bersalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arad. Ni kita sambung lagi Jumaat ni insya-Allah. Dah sampai masa dah. Alhamdulillah. Jadi semua faham ke, jelas ke pada masalahan takwil dengan tafwid ni? Siapa-siapa jemaah nak tanya ke? Semua faham ke? Istaula. Istaula mana memerintah. Betul. Istaula 'alal 'arsy. Semua faham Alhamdulillah. Alhamdulillah faham. InsyaAllah malam esok kita sambung lagi perbahasan kita dalam kitab Pelita Penutup pula insyaAllah. Jadi kita dah sampai masa dah insyaAllah. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbula wa sa'adata ad-darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Alhamdulillah. Jazakumullah.